Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Haji Yusuf Zainul. Yang berbahagia Ustaz Fazrul Ismail, jemputan khas kita pada malam ini, para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi di majlis kita di masjid kita ini. Terlebih dahulu, bagi pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan Ustaz Fazrul yang sudi hadir ke masjid kita pada malam ini untuk memenuhi program di masjid kita. Begitu juga bagi pihak masjid mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat kerana sudi hadir ke masjid untuk sama-sama di dalam program yang diaturkan oleh pihak masjid. Alhamdulillah, bagi pihak masjid lagi sekali, kerana Ustaz sepanjang hujung minggu ini mungkin sibuk. Saya tengok program Ustaz malam tadi di MRSM Taiping, esok di Bertam. Jadi malam ni Ustaz meluangkan masa untuk bersama-sama kita. Juga bagi pihak masjid ingin merakamkan juga terima kasih kepada Ustaz Tirmizi Abdul Rahman kerana atas usaha dan kesudian beliau untuk menghadirkan Ustaz Fazrul bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi Alhamdulillah, seperti yang diumumkan tengah hari tadi, pada malam ini tajuk yang akan bersama-sama kita ikuti ialah Tadabbur Surah Al-Mulk. Jadi seperti yang semua maklum, kita di masjid kita bacaan Al-Mulk kita amalkan selepas solat Isyak pada setiap malam di masjid. Jadi adalah bertepatan untuk tajuk tersebut, dan kita berharap bahawa Ustaz dapat menyampaikan intisari-intisari, saranan-saranan manfaat membaca surah Al-Mulk sebagai amalan kita. Jadi dengan sukacitanya pihak masjid menjemput Ustaz Fazrul untuk menyampaikan ceramah Ustaz pada malam ini. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Tuan Haji sebagai pengurusi majlis, kepada tuan-tuan imam pada barisan AJK, tuan-tuan haji, perempuan hajah yang dirahmati Allah sekalian. Saya bersyukur pada Allah SWT dapat bersama pada hari ini di Masjid Al-Abrar. Saya nampak di luar sana, ya. Kalau Al-Abrar ini sebenarnya kita kena tadabbur surah Al-Insan sebenarnya, tapi tak apa, pasal surah Al-Insan mungkin dah dibacakan pagi tadi pada rakaat kedua, ya. Kalau katakan antara intisari penting surah Al-Insan itu adalah tentang psikologi, tentang diri manusia itu perlu mencapai puncak kehidupannya itu menjadi Al-Abrar. Itu sebabnya kalau kita pergi kepada rukun Islam yang kelima, kita ada Hajj
mabrur, ya. Haji mabrur itu ialah orang yang sedar diri bila dia dah menunaikan rukun Islam yang kelima dan dia akan berbuat kebajikan secara stabil. Itu istilah al-abrar, ya. Daripada perkataan al-bir ada kaitan dengan al-bar. Al-bir itu namanya kebajikan, al-bar itu adalah daratan. Maksudnya dia buat baik tu dia bukan macam bar itu seperti lautan, dia ikut mood, kan, dia ikut mood. Awal tahun hijrah ke masa raya, masa Ramadan dia kuat berbuat baik, lepas tu habis. Dia tak macam tu. Al-abrar terutama paling kurang ialah kepada haj. Tuan haji, puan hajah apabila mendapat mabrur, kita tengok dia buat baik tu stabil sahaja, tak ada ikut musim. Tapi itu surah Al-Insan. Maka pada hari ini kita berbincang tentang surah Al-Mulk, surah yang mengandungi 30 ayat, dan surah ini dibaca Nabi pada waktu malam seperti mana amalan di sini, alhamdulillah, ya. Paling kurang pun kalau tak dapat setiap hari, kalau dapat bagus, tetapi kalau tidak pun ianya menjadi tujuan kita membacanya dari masa ke semasa, dan ianya mengelakkan daripada siksaan di kubur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kepentingan siksaan di kubur ini? Kalau seorang itu terelak daripada siksaan kubur, itu tandanya alamat bagus, dah dekat dah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya mengapa bila kita bangun pagi kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sebenarnya kita bersyukur pada Allah lepas bangun pagi tadi, kita berdoa, Allah hidupkan kita, ahyana ba'dama amatana. Allah tak cakap ataupun doa itu bukannya selepas saya dibangunkan daripada tidur, daripada niam, bukan, daripada amatana. Disebabkan sebentar nanti bila kita mula tidur, sebenarnya kita ini sama ada roh kita diangkat, terus diangkat, habis, itu mati terus satu. Tetapi kalau dipulangkan balik, maka kita bangun besok pada sembahyang subuh, meneruskan ibadah kehidupan kita. Jadi persediaan untuk mati kita pada malam ini, ya, iaitu surah Al-Mulk yang bermula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang-orang musyrik Mekah itu dia menghina Nabi, menyatakan bahawa pengikut Nabi ni di kalangan orang miskin, tak terkenal, tak kaya, ya. Adalah seorang dua seperti Abu Bakar itu, tetapi yang lainnya semuanya yang low class. Dan dia kata pada Nabi ini lemah, Nabi ini mengajak orang kepada sesuatu yang tak popular. Orang-orang musyrik di Mekah itu mengutuk Nabi, maka mereka kata mereka ini kuat kerana mereka ini orang kaya. Mereka ada pemimpin-pemimpin, raja-raja yang menjadi pelindung kepada mereka. Maka bila dikutuk Nabi, turunlah surah Al-Mulk ini, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu surah yang tuan-tuan baca pada setiap malam. Apa kaitannya? Kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, maha barakah Allah yang sentiasa menurunkan barakah, kebaikan, ya. Kebaikan ini, barakah ini, kalau orang Arab berada di padang pasir, bila dia haus, ya, tak macam kita ada air selalu. Kalau dia tengah haus, tengah dahaga di tengah padang pasir, dia jumpa al-birkah, dia nampak oasis kolam di tengah padang pasir, dia namakan sebagai al-birkah. Al-birkah daripada perkataan barakah itu adalah kata akar yang sama dengan perkataan tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama-sama tuan-tuan. Nabi SAW dia ajar bahawa bila menerangkan kepada orang musyrik Mekah, sebenarnya aku ada pelindung yang seorang raja, ya, yang sentiasa memberi kebaikan 24 jam.
Tabarak ini dalam bahasa, dalam fi'al mudhari', maksudnya terus istimrar, dia berterusan memberi kebaikan, dan padanya kerajaan, al-mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan raja ini dia berkuasa pada yang besar-besar, ya, mempunyai kerajaan yang besar, tetapi dalam masa yang sama dia menguasai yang kecil-kecil, syai', ya. Syai' itu adalah sesuatu yang kecil. Raja ini berkuasa pada setiap sesuatu, pada tempat kamu bernafas, pada tangan kamu, pada hidung, telinga, pada mata, pada sel, pada segala-gala yang boleh difahami sekecil mungkin. Pada orang Arab pada waktu itu, Nabi SAW diperkenalkan, ajar pada mereka, ingatkan pada orang musyrik Mekah yang mengutuk mereka, aku ada backup, aku ada pelindung yang memiliki kerajaan seluruh ini dan menguasai bukan sekadar yang besar, tetapi yang kecil-kecil, termasuklah kepada sel, kepada darah, kepada segala apa yang kamu nafaskan. Tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, cuba bayangkan apabila Nabi cakap pada mereka, saya ada raja. Tak ada perkataan Allah dalam ayat pertama ini, tidak ada perkataan Rabb di dalam ayat ini, tetapi di-highlightkan perkataan Al-Mulk yang ada kaitan dengan apa yang kita baca sebentar tadi, Maliki Yaumiddin. Sama-sama tuan-tuan, kita berdoa ataupun dalam Fatihah kita, Malik itu maksudnya adalah penguasa hari pembalasan, tetapi dalam masa yang sama juga ada bacaan yang kata Malik Yaumiddin, ya, satu harakat Malik Yaumiddin itu maksudnya raja kepada hari pembalasan. Jadi raja dan penguasa, beza maksudnya apa? Raja yang besar-besar. Kalau kita ada sultan, ada raja, dia boleh menguasai Kedah contohnya, menjadi agung bagi Malaysia, tapi dia tak boleh kawal kepada setiap butir daripada air, molekul yang ada dalam botol ini. Dia hanya boleh, seorang sultan, seorang raja boleh menguasai yang besar-besar sahaja. Tetapi yang raja yang dinyatakan sini, yang besar-besar dikuasainya, itu kerajaannya, tetapi yang kecil-kecil ini pun dia boleh kawal. Bila Nabi membacakan ayat ini, terus sahaja orang-orang musyrik ini gementar. Pasal apa? Dia kutuk Nabi, tapi Nabi kata, kamu punya nafas pun dikuasai oleh raja ini, tapi raja ini tidak zalim. Raja ini sentiasa membawa kebaikan. Istilahnya apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama-sama tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya raja ini tak ada buat kezaliman, raja ini terus berbuat kebaikan. Dan kesan bagi kita tuan-tuan, bila baca ketika nak tidur itu, ketika kita ada masalah dalam kehidupan, waktu siang kerja, buat itu, buat ini, banyak masalah tak selesai, maka kita di hujung sebelum kita mati sementara itu, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sila berfikir positif, sila fikir yang baik-baik, pasal bukan kamu yang menguasai segala apa yang kamu usahakan. Menguruskan bisnes, menguruskan sekolah, menguruskan apa-apa saja projek yang ada, sebenarnya kamu tidak menguasai perkara tersebut. Yang menguasainya adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia menguasai pada setiap sesuatu. Kita nak tidur tersebut, kita terus saja, ya Allah, Engkau yang menguasai sesuatu, ya Allah, aku yakin bahawa Engkau akan beri kebaikan pada projek. Tolong jaga keluarga aku, tolong jaga bisnes saya, tolong jaga sekolah anak murid, kepada Masjid Al-Abrar, kepada qaryah di sini, tolong ya Allah. Tak pasti besok aku hidup, kalau aku hidup aku sambung balik, tetapi aku yakin Engkau tidak akan memburukkan, meninggalkan, mensia-siakan segala kebaikan bagi orang-orang yang menguasai ataupun yang mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi membacakan perkara ini, ditambah lagi dengan ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Sama-sama. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
tak cukup dinyatakan bahawa yang Tuhan, tak cakap Tuhan ya, di sini digunakan istilah raja ya. Raja yang menguasai ini bukan sekadar menguasai kecil besar, tetapi juga alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Bukan sekadar dia menguasai segala kerajaan, dia mencipta mati dan hidup. Wah, hebat ni. Dan tuan kena ingat ya, bila Nabi baca ayat ini kepada musyrik Mekah, musyrik yang nak berperang, nak membunuh kepada orang-orang Islam tersebut, dia kata raja yang menguasai, yang melindungi aku, yang backup aku ini adalah yang mencipta mati dan hidup. Kalau mencipta mati dan hidup, maksudnya raja ini tidak mati ya, raja ini tidak mati. Dan bila bercakap tentang alladzi khalaqal mauta wal hayah ini, kalau cikgu-cikgu sains dia tahu bahawa sebenarnya hidup kita ini tuan-tuan, hidup kita ini adalah yang tuan-tuan yang handsome ya, perempuan yang cantik. Kalau kita dulu sebenarnya tak berapa cantik pun dalam perut mak kita tu kan, dia dulu macam alien je. Tapi kemudian berlakulah sel-sel kita yang mati ya, ada istilah dalam sains namanya apoptosis ya, ada bahagian yang dulu macam tu je, kemudian ada mati kat sini, mati kat sini, mati kat sini, itu yang jadi jari tersebut. Jadi rupa-rupanya yang besar ialah tentang hidup dan mati kita, yang kita pergi masuk ke kubur, itu satu. Tetapi hidup dan mati ini penting. Hidup dan mati ini penting untuk apa? Kalau kita punya badan kita ni, kalau tak ada sel kita yang mati ataupun tak ada sel yang hidup, mati saja, maka kesannya apa? Maka kesannya kita kalau sakit tu terus sakit je lah kan? Tak ada harapan nak sembuh. Pasal apa? Pasal sel dan juga sistem kita ini dia tidak ada yang mati ataupun tak ada yang hidup. Ini kalau belajar biologi ataupun sains. Jadi bila dinyatakan di sini allazi khalaqal mauta wal hayah, yang raja ini mencipta mati dan hidup, tuan-tuan perasan tak mana dulu yang datang, mati ke hidup dalam ayat ini? Mati dahulu. Dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan bahawa kita ini ada dua mati dua hidup. Dua mati dua hidup. Mati ketika kita belum masuk ke perut mak kita, kemudian kita hidup di atas dunia ini, kemudian kita akan mati dan kemudian kita akan hidup selama-lamanya itu apabila di akhirat, sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka di sini diringkaskan raja ini mencipta mati dan hidup. Apa tujuannya? Tujuannya Allah beritahu tujuan dinyatakan, diberikan kematian dan hidup ini. Mulanya Allah cakap apa? Al-maut, kerana yang penting bila kita hidup ini tuan-tuan adalah mati. Mati, kemudian baru Allah cakap hidup. Pasal apa? Pasal hidup di sini bukan al-hayah. Di sini adalah hayah sahaja. Kalau belajar bahasa Arab, al-hayah itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, tapi kalau hayah, mana-mana kehidupan. Mengapa di sini hayah, di sana al-hayah? Disebabkan di sini hayah pasal hidup kita ni sekejap saja tuan-tuan. Campur-campur. Ada masa seronok boleh makan malam, tapi lepas tu kita kena sembahyang, kita ada kewajipan, kena buat kerja, tak berapa ada life pun kan. Kalau tuan-tuan yang dah kerja lama tu rasa macam bosannya, kerja lama sangat. Kalau ibu dah jadi ibu tu, dah lama jadi ibu, ya Allah, buat basuh baju, masak rumah, apa sebagainya, kemas rumah tu, berapa lama lagi nak buat benda ni? Itu bukan kehidupan sebenar. Kehidupan yang sebenarnya, yang ada life, yang ada kehidupan, ialah bila kita seronok. Dan seronok itu bukan di sini. Seronok yang sebenar-benarnya bila kita sampai di satu daerah al-hayah, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya di sini Allah mulakan dengan al-maut, sila buat persediaan mati. Kalau buat persediaan mati, insya-Allah lepas itu ada life al-hayah. Tapi siapa yang tak buat persediaan, dia rasa macam inilah air tersedap dalam hidup dia ya, dia rasa hidup dunia inilah paling sedap, jadi dia tak nak buat, tak nak berusaha membuat persiapan untuk mati. Maka lepas itu inilah kehidupan yang paling nikmat. Paling nikmat pun tuan-tuan, kalau orang makan durian tu, dia akhirnya masuk ke tandas juga. Tetapi kalau di akhirat nanti makan durian ke, makan tom yam ke apa sebagainya, tak ada dah masuk tandas. Nak ceritanya itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya al-hayah. Maka Allah menceritakan perkara ini, tujuan Allah jadikan mati dan hidup yang sana itu untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama-sama.
untuk memastikan tuan-tuan ini lepas SPM, lepas universiti ada exam dulu, tidak akan meninggalkan dewan ujian. Kan ada, kalau saya lah dulu kan, ingatkan kat sekolah menengah tu ujian, ada exam, peperiksaan, kemudian masuk universiti, dah lah, habis lah tu, cukup lah tu. Rupa-rupanya Allah cakap liyabluwakum, itu maksudnya agar dia sentiasa menguji kamu. Maksudnya kita ni dalam dewan exam ni sepanjang hayat. Di sini pasal Allah nak pastikan kita buat persiapan untuk mati, dan di sini adalah daerah ujian. Duduk dekat sini pun diuji, ya. Apa ujiannya? Ialah, oh, saya diuji hati saya ni. Adakah saya duduk ni saya rasa lebih baik daripada orang yang tak dengar? Kan itu ujian kan? Pasal ada orang yang dia rasa bahawa bila dia dah buat baik, dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran, bila kita berbuat amal soleh, itu adalah amal untuk kita membaiki diri kita. Maksudnya amal untuk jadi baik, bukannya amal dah orang baik. Kita tuan-tuan yang duduk sini, dia niatnya mesti, ya Allah, saya ni beriman dan beramal islah untuk baiki pasal saya nak jadi baik, bukannya pasal kita dah baik. Macam mana kita tahu kita dah baik? Bila Allah chop kita, bila sampai selepas al-maut itu, masuk kepada daerah al-hayah di akhirat, masuk ke al-firdausil a'la, itu barulah dinamakan, kalau dalam surah Al-Kahfi itu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dia bila Allah dah bagi syurga firdaus itu, baru nama dia ini dah selesai. Orang beriman yang beramal soleh sebenar-benarnya. Tapi selagi tak dapat nuzula daripada firdaus, ya, maka ia dikira sebagai belum lagi lulus. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu pada kita, jadi bila kita nak tidur tu, kita tahu bahawa walaupun siang tu susah, banyak masalah, kecabaran dan sebagainya, itu adalah ujian. Dan kalau hidup kita siang tadi tu terlampau lancar sangat, tak ada masalah langsung, itu juga ujian bagi kita tuan-tuan, ya. Itulah juga ujian bagi kita. Pasal orang yang terlampau lancar sangat hidup di atas muka bumi ni, siang dia rasa macam tak ada masalah, maka itu tandanya dia mungkin hidup di sini ini tak ada masalah, di akhirat nanti bermasalah. Kan? Pasal orang yang sepatutnya rasa tak bermasalah sepatutnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi lah orang selalu kalau tak ada masalah dia pergi cari masalah. Kan itu kan? Dalam surah Ad-Duha Allah menyatakan di hujung itu, fa ammal yatima fala taqhar, anak yatim jangan kamu marah. Maksudnya kena cari anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, orang minta tolong kamu jangan herdik. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang minta tolong ini, ada orang minta tolong ada dua jenis. Satu minta tolong dia tanya pada kita, tapi ada orang dalam qaryah ini dia perlukan pertolongan, tapi dia tak beritahu pada imam, pada AJK. Dia tak beritahu kepada tuan-tuan, dia tak beritahu, dia senyap je, dia tak ada duit pun senyap je. Jadi bagi Nabi SAW, Nabi pergi cari orang itu. Nabi pergi cari pada orang itu. Pasal apa? Pasal ada as-sa'il, ada orang yang menyoal. Dalam surah Al-Ma'arij Allah beritahu, mereka ni tak nak beritahu, dia segan, dia malu nak beritahu pada orang. Tapi bila kita cari, oh, kalau dekat sekolah itu anak murid tu dia rasa macam bergegar-gegar badan dia, kemungkinan dia tak makan pagi. Tanya balik, mengapa tak makan pagi? Oh, mak saya sebenarnya tak ada beras, contoh. Maka kalau orang yang ingin bersama dengan Nabi SAW, paling kurang tuan-tuan, kalau keutamaan dalam surah Al-Baqarah, tengok pada mak ayah, kemudian tengok pada kaum kerabat, pada adik-beradik, pada saudara, pakcik, makcik, kemudian pergi kepada lebih jauh lagi pada qaryah, kemudian pergi lagi sebelum qaryah itu maksudnya jiran, kemudian qaryah kita, kemudian pergi kepada anak yatim, pada orang miskin. Itu susunan dia. Dan akhir sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tiga perkara maksudnya ialah apa? Kita walaupun ada masalah, kita kena sebutkan perkara yang baik-baik, yang membawa semangat, nikmat kepada orang ramai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Allah nyatakan untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya, ya. Allah jadikan mati dan hidup ini, wa huwal azizul ghafur. Sama-sama,
dan dialah yang maha berkuasa, yang maha pengampun. Dia biasanya perkataan aziz ini dia digabungkan dengan azizul hakim, tapi dalam ayat surah Al-Mulk ni dia pelik sikit, dia ada azizul ghafur. Azizul ghafur. Mengapa? Tuan-tuan kena ingat bahawa kat sini dekat SP ni kalau tak bayar parking kena saman ke tak? Kena saman. Ya, kita tengah makan tu kan, lepas tu ada penguat kuasa ke datang, ya. Penguat kuasa itu aziz nama dia. Aziz. Sepatutnya, saya tak pastilah kat sini macam mana tuan-tuan takut pada penguat kuasa tu. Kalau dekat Shah Alam tu, kalau kita tengah makan tu nampak dia terus kita cari telefon kan, nak bayar parking. Kalau tidak RM30. RM30, ya. Kemudian kalau lambat sangat sampai dia kata akan masuk mahkamah. Kan? Saya tak tahulah kat sini macam mana, mungkin lebih kurang. Tetapi istilah bagi penguat kuasa itu adalah aziz. Dan di sini Allah menggunakan perkataan wa huwal azizul ghafur. Sama-sama. Sepatutnya bila kita baca wa huwal aziz ini, tadi aziz penguat kuasa pun kita dah kan? Bila kita baca pada waktu malam wa huwal aziz, kita akan rasa takut. Pasal apa? Al-Aziz, ini Al-Aziz, ini bukan Aziz. Aziz tu di peringkat manusia, penguat kuasa. Tapi Al-Aziz yang betul-betul berkuasa ini, apa kesannya? Kalau siapa yang derhaka buat maksiat dosa kepada Al-Aziz ini pada waktu siang tadi, tak pasti malam ini tidur boleh bangkit lagi tak besok. Ya Allah, kalau katakan kau buat macam orang lain tu, lepas tidur tu terus habis. Ataupun kalau katakan lepas tidur ini tersedak kan, terus masuk ambulans datang. Ini adalah Al-Aziz. Al-Aziz macam tadi itulah, kalau tak buat ikut apa yang penguat kuasa, peraturan yang ada, maka kita pun gelabah. Pasal apa? Pasal nanti kena saman. Maka bila kita membaca wa huwal aziz, sebenarnya kita takut, ya Allah hari ni macam manalah amalan aku ni, ya Allah harapnya waktu aku tidur nanti ni kau tolong ya Allah, aku takut ya Allah kalau engkau buat apa-apa kat aku yang sakit ni terus sakit, ataupun aku yang sihat ni jadi sakit. Pasal apa? Pasal dosa yang aku buat. Pasal engkau ni lah yang berkuasa pada setiap sesuatu ini. Dan kalau siapa tak ikut peraturan bagi kerajaan ini, kerajaan Tuhan, Allah cakap bahawa Al-Aziz dia boleh bagi macam-macam. Allah boleh bagi macam-macam, ya. Siling jatuh, kipas boleh terjatuh, ataupun mungkin tergelincir, terjatuh, terus lumpuh. Al-Aziz boleh buat begitu. Tetapi tuan-tuan, Allahu Akbar, ada nama Allah yang kedua dekat situ, iaitu apa? Al-Ghafur. Allahu Akbar, kan? Bila kita baca perkara tersebut, kita baca seorang-seorang ataupun bersama-sama nanti lepas isyak nanti, bila dibacakan wa huwal azizul ghafur, sama-sama. Al-Aziz ini adalah amat penyayang, ataupun bukan penyayang, adalah amat pengampun. Al-Ghafur daripada perkataan mi'far. Mi'far ini kalau perang tu dia ada pakai topeng besi, ya. Tujuannya satu, orang tak kenal. Yang keduanya adalah untuk mengelakkan kena bunuh. Al-mi'far, ya, topeng besi. Daripada perkataan ghafara yang membawa pada perkataan Al-Ghafur, maksudnya apa? Bila Allah memberikan keampunan kepada kita, orang tak kenal kita sebenar-benarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal saya sebenar-benarnya. Saya ni diberikan topeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tuan-tuan tak nak panggil saya ceramah. Saya dekat Quran Time ke kan, tak ada orang nak tengoknya. Pasal apa? Dosa berlambak, kan? Dosa banyak. Tetapi bila Allah letakkan mi'far, satu topeng, tuan-tuan rasa macam, wah, ini dengar tadabbur ni, saya nak dengar Quran Time ni, begitu kan? Itu dengan kerana apa? Kerana Allah memberikan keampunan. Istilah asalnya Allah beri satu topeng untuk tak nampak diri saya yang sebenarnya. Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan dengan isteri ke, dengan suami ke, dengan anak ke, dengan cikgu dekat sekolah ke kan, tuan-tuan tak nampak dia yang sebenar. Cuba bayangkan kalau sekarang ni ada AI kan, artificial intelligence. Kalau kata kita scan dia, semua dosa 50 tahun yang lepas, 30 tahun lepas, rasa-rasanya tuan-tuan kalau tengok orang sebelah tu macam mana? Lain macam kan? Maka itu adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlukan sebelum tidur.
sebelum tidur. Kalau Al-Aziz tu berhenti kat situ sahaja, ya, kalau berhenti kat situ saja, memang kita rasa macam ya Allah kan, tak berani nak tidur. Tapi tak berani nak tidur pun Al-Aziz dia boleh kena saman kan. Kalau kita tidur, kalau parking kereta kat tempat yang salah ke, kalau kena toto juga kan. Jadi Al-Aziz memang garang, memang garang. Kerana apa? Al-Aziz inilah yang berkuasa, yang menguruskan matahari bulan ini dengan ikut peraturan. Itu yang kita dapat manfaat sampai sekarang ini. Matahari tak pernah mogok. Pasal penguat kuasa, kamu ikut peraturan. Awan keluar, bulan keluar, air, oksigen 21 point berapa persen itu yang ada dalam udara kita. Kalau cuba bayang tuan-tuan, oksigen ini 50%, kan? Kalau oksigen 50%, kita rasa banyak kita dah meletup lah tu, kan? Kerana dia punya komposisinya melampau, lebih daripada apa yang ada sekarang. Gravity tuan-tuan, gravity, cuba bayangkan kalau gravity itu terlebih 18 meter per second sekarang ni 9.8 kan. Apa jadi pada kita semua kalau ni naik kereta tak bergerak? Tapi kalau gravity kurang macam mana? Saya pula melayang-layang tuan-tuan kan, tuan-tuan mau melayang-layang kat atas tu, dekat kipas tu. Tetapi Alhamdulillah, gravity mengikut peraturan Al-Aziz, ikut peraturan. Dan bila Allah beri peraturan itu, sebenarnya Allah nak bagi kita ni sama seperti satu dunia ini, agar kalau matahari memberi manfaat, gravity memberi manfaat, kereta kita tu tak payahlah pula kita kena tekan minyak lebih pasal hari ni gravity melampau kan, ataupun hari ni gravity tu kita takut kita tekan pung terus melayang kan, aksiden dekat udara. Rupa-rupanya itu kerja Al-Aziz yang kita bersyukur sangat. Ya Allah, bersyukurnya kipas itu masih lagi guna gravity 9.8 meter per second kan. Cuba bayangkan kalau hari ni gravitinya lebih kan, apa jadi kipas tu? Suria itu tinggal bahaya je kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Al-Aziz adalah amat garang, tapi penting kerana kita nakkan satu alam dunia ini konsisten mengikut peraturan. Maka kerana kita ini sahaja, bila Nabi beritahu kepada orang musyrik ni, kamu sebenarnya yang tak ikut peraturan Al-Aziz, tetapi Al-Aziz ini juga menawarkan Al-Ghafur, menawarkan keampunan. Moga-moga tuan-tuan, bila kita baca 2 ayat daripada 30 ayat pada setiap hari ini, kita rasa ya Allah, tolong ampunkan kami ya Allah, tolong berikan pada keluarga kami keampunan sebelum kami tidur ya Allah. Kalau engkau izinkan kami hidup pada esok, hidupnya itu diampunkan. Kalau kami dimatikan, kami dapat al-hayah yang diampunkan di akhirat nanti. Dan moga-moga 2 ayat tadabbur kita pada hari ini memberi manfaat, semangat untuk kita terus baca, terus mendalami isinya. Lain kali tuan-tuan dengan Ustaz Tarmizi ke dengan siapa sajalah, tapi yang pentingnya ialah surah Al-Mulk adalah surah yang memberi motivasi positif pada Nabi ketika berdepan dengan musuh, dan juga ketika nak tidur itu amalan Nabi. Kerana itu yang menyebabkan semangat juang Nabi bila bangkit besok harinya, semangat juang yang kental. Dan kita doakan kepada rakyat Palestin, kawan-kawan kita di sana itu, mereka dapat surah Al-Mulk yang sama. Mereka ada backup Tuhan tuan-tuan, mereka ada backup Tuhan, dan mereka akan dibantu Tuhan. Tuhan sedang menguji mereka, mereka respon dengan cara yang baik ataupun tidak. Dan kita juga diuji di sini, cara kita. Moga-moga Allah beri kita lulus cemerlang sehingga kita nanti dapat, dalam ayat 12 dinyatakan apa? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka ialah keampunan dan ganjaran yang besar. Kerana apa? Kerana tidak memandang kecil kepada persediaan. Walaupun senyum, walaupun bagi air, walaupun tolong orang lain, dia tak rasa semua amalnya itu kecil. Dia tahu, ini saya persembahkan hari ini ya Allah, waktu siang tadi sebelum saya tidur ini saya persembahkan untukmu, Allahu Akbar. Maka Allah kata mereka akan dapat ganjaran yang besar. Ya, mungkin kita buat kerja dekat tempat kerja ke, dekat dalam keluarga ke, tak dapat balasan terima kasih yang sewajarnya daripada manusia. Tetapi Allah kata, cuba tuan-tuan bayangkanlah kan, kerja sepatutnya gaji 3,000, hujung bulan masuk 3 juta. Terkejut tak tuan? Terkejut kan? Ini Allah kata Allah beri ganjaran besar. Di sisi Allah besar tu bukan 3 juta. Di sisi Allah besar ganjaran. Ajar itu maksudnya gaji, gaji ataupun upah. Ya. Di
Di sisi Allah 3 juta tu secuait sangat pun. Jadi bila kita baca lahum maghfiratu wa ajrun kabir, ayat yang ke-12 itu maksudnya apa? Kita harapkan kita dapat keampunan, dan ya Allah, walaupun kecil saya buat hari ini, orang hargai tak hargai, harapnya Engkau, aku yakin Engkau memberikan ganjaran gaji yang besar, dan itu menyebabkan kita tidak akan mengungkit kepada apa yang kita buat baik pada hari ini, dan minta Allah ampunkan kekurangan kita. Jadi itu sebesikit tadabbur pada malam ini, moga-moga bermanfaat. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.